Dia ada beza tu antara ibadat dengan adat. Contohnya lah, katakanlah dia tak minum arak. Kenapa tak minum arak ni? Semua kan orang suka minum arak. Kenapa awak tak minum arak? Oh, dia kata aku tak boleh. Aku kalau minum arak ni dia cepat nak muntah. Sebab tu aku tak minum arak. Sebab apa? Tekak aku tak boleh nak terima. Seorang lagi yang dia ni ada ilmu, kenapa tak minum arak? Kerana Allah larang. Kerana aku taat perintah Allah, aku taat perintah Nabi. Nabi larang aku minum arak, sebab tu aku tak minum arak. Dia beza tu. Tinggal amalan kerana Allah, tinggal maksiat kerana Allah, dengan tinggal maksiat kerana hal-hal yang lain, dia berbeza tu. Kenapa awak tak berzina? Aku tak boleh lah, kan? Aku tak boleh lah jenis kongsi-kongsi dengan orang ni, kan? Aku tak boleh, kan? Takut ni, macam-macam, Covid lah, AIDS lah sebagainya, kan? Tak nak lah. Seorang lagi, kenapa aku tak berzina? Aku tak berzina kerana aku taat perintah Allah. Oh ya Allah, ya Tuhanku, sebab itulah dia letakkan niat ni di mula-mula ni. Sebab apa? Kita kena faham betul-betul hadis ni. Hadis ni bukan nak bahas malam ni je ni, dia akan bersambung ni, dia banyak berkaitan dengan benda ni. Oleh kerana kita sebulan sekali jumpa ni, agak-agak tak lupalah, kan, untuk bulan akan datang ni. Sebab hadis ni sangat penting. Dan dikatakan bahawa niat ini dia menjadi seperti badan kita ni, jantung kita tu adalah macam niat. Maknanya benda part yang paling penting dalam badan kita ialah jantung kita lah. Stop jantung kita, stoplah kehidupan kita. Niat ni jantung kepada amalan itu sendiri. Nak sembahyang ni, kalau kita niat baik, memang kita niatlah sembahyang, kan? Datang kita sembahyang, aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah. Kalau tak niat, jadi biasalah, tapi bukanlah suruh kita terlampau jaga niat tu, kan? Kita niat kerana Allah lah, bukan kerana orang paksa, bukan nak tunjuk kerana kat orang, bukan kerana aku ni orang kata aku ni alim, kan? Ada kes yang Nabi sebut, kan, hadis di akhirat besok 3 manusia yang Tuhan panggil ni, antaranya orang yang berjihad, kan? Okey, kamu mati syahid, kan? Okey, sebelum masuk syurga ni, Tuhan dah minta dia declare lah amalan dia masa dunia dulu. Dia beritahu Allah, ya Allah, aku berjuang di medan perang, mati sampai aku mati syahid kerana Allah. Allah kata, kau bohong. Sebab benda ni lah hati tu. Kita boleh cakap kita ikhlas, saya tolong awak ni ikhlas tu, kita boleh cakap. Hakikatnya Tuhan je tahu yang hati kita ni. Ikhlas ni ataupun niat ni, orang lain tak boleh nilai kita tu. Siapa pun tak boleh nilai kita. Yang boleh nilai kita ni hanya Allah. Sebab tu bila dia bangkit di akhirat besok, orang yang mati syahid tu, dia declare depan Tuhan yang dia berjuang masa hidup dunia dahulu semata-mata nak mempertahankan Islam. Allah kata, kau penipu, kau pembohong, kau berjuang bukan kerana Allah, tapi kau berjuang kerana nama dan kemasyhuran. Allahu Akbar. Sebab itulah, askar-askar kita yang mati mempertahankan negara, dulu tak ada kor agama angkatan tentera. Kagatnya, kagat ni apa dia? Tujuan dia nak tarbiyah tentera-tentera kita ni, kor agama tentera ni. Tentera ni berjuang ni besar tak? Besar lah, mempertahankan negara. Sepatutnya mereka dapat pahala. Mereka dapat pahala yang besar lah kerana mempertahankan negara, kan? Tetapi kalau tidak ditarbiyah dengan hadis ini, akhirnya perjuangan itu akan jadi sia-sia. Tak dapat pahala. Dapatlah pangkat, gaji setiap bulan sebagainya, kan? Macam tu kita sama-sama, kita pergi kerja pun sama. Kerja ni macam mana? Kerja ni untuk menyara keluarga kita. Besar tak? Besar. Naik motor, perjuangan di atas highway tu, bila bermasuk boleh langgar kita. Tempat terus tak je enjin motor tu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah,
aku pergi bekerja ni kerana Allah. Niat tuan-tuan, hari-hari kita kena niat, hari-hari betulkan niat. Subhanallah. Cantiklah hadis ni ya. Sebab dia katakan bahawa niat ini menjadi syarat penerimaan Allah kepada amalan kita. Itu syarat dia. Kita niat. Tuhan nilai kita berdasarkan niat kita. Sebab itulah kena bezakan betul-betul di antara adat dengan ibadat ni. Dan dikata sini sebagai akhirnya, sebelum kita akan masuk isyak nanti, pengajaran hadis, sahnya setiap amalan bergantung kepada niat. Tempat niat ialah jantung hati dan tidak disyaratkan menyebut dengan lidah. Jadi tak semestinya lah niat itu macam kita nak bayar zakat fitrah sepatutnya tak adalah sampai panjang-panjang jela tu kan, dengan duk genggam tangan kan, bayar zakat sebagainya kan. Inilah zakat yang wajib ke atasku dan tanggunganku ya. Dia tak perlu pun ya. Tak perlu pun. Harta yang kita bagikan dengan niat kerana Allah, itulah zakat Tapi jelah majlis agama dah tetap macam tu, kita ikut jelah kan. Akhirnya kita kena sebut tu. Inilah wang yang menggantikan beras fitrah sebagainya bagi diri aku dan tanggunganku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ucapan lidah tu sebenarnya tak menggambarkan apa yang dalam hati kita tu. Belum tentu sama dengan hati kita. Tuhan akan nilai kat mana? Bukan nilai yang ucapan sahaja aku tu. Tuhan nilai dekat dalam hati kita. Sah tak sah, terima tak terima amalan kita berdasarkan apa yang ada dalam hati kita. Dan dikatakan sini, yang keduanya, suatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Sebaliknya, sebarang amalan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan semata-mata tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.